Okey, seterusnya kita nak tengok keburukan kesan rumah hijau. Okey, apakah keburukan kesan rumah hijau? Jadi, di sini cikgu ada buat 4 bulatan yang berwarna biru. So, dalam bulatan tu saya nak awak isikan nota di muka surat 203. 203. Okey, ni yang warna biru ni. Ini adalah keburukan kesan rumah hijau. Keburukan kesan rumah hijau. Jadi kita tengok yang pertama. Peningkatan suhu bumi boleh menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global tu maksudnya semua kawasan dalam bumi ni akan jadi panas. Okey. Yang seterusnya, bila bumi jadi terlalu panas, ais di kutub akan cair. Ais, bongkah-bongkah iceberg yang ada di kutub-kutub bumi tadi akan cair. Sebab dah panas, bila ais ni cair, aras air laut akan meningkat. Jadi air laut ni akan meningkat lebih banyak. Okey. Bila aras air laut meningkat lebih banyak, jadi kawasan-kawasan bumi yang agak rendah akan tenggelam dan seterusnya hilang daripada peta dunia. Okey. Itu yang kedua. Kalau awak rasa ada benda awak perlu tambah, awak tambahkan supaya awak lebih faham. Yang nombor 3, akan berlakunya perubahan iklim seperti kemarau dan perubahan arah angin, yang seterusnya menyebabkan ribut dan taufan. Itu kadang-kadang bila dah jadi macam ni, kadang-kadang iklim kita jadi tak menentu. Kadang-kadang kemarau, kadang-kadang arah angin tu dah berubah. Sepatutnya angin tu bertiup tempat lain, dia dah bertiup tempat lain pula. Dan seterusnya tiba-tiba boleh terjadinya ribut taufan. Yang keempat, pemanasan bumi yang sangat tinggi ni boleh menyebabkan kehilangan flora dan fauna. Flora tu tumbuh-tumbuhan, fauna ni kematian haiwan-haiwan kerana perubahan suhu. Sebab suhu yang terlalu tinggi, so dia tak boleh adapt dengan keadaan persekitaran dia, serta kehilangan sumber makanan dan habitat mereka. Mungkin habitat mereka akan rosak, habitat mereka tak sesuai lagi untuk mereka hidup, dan tumbuh-tumbuhan di kawasan tu mungkin yang menjadi sumber makanan mereka pun mati, jadi akibatnya mereka pun mati. Okay, ini adalah kesan keburukan rumah hijau. Okay, yang pertama. Seterusnya kita nak tengok sesuatu yang buruk mesti adalah ada kebaikannya, kan? Sebenarnya rumah hijau ni bagus, tapi banyak yang keburukan daripada kebaikannya akibat daripada aktiviti manusia. Okey, kita tengok, kita isikan pula untuk bahagian kebaikan. Kebaikan rumah hijau di sini ada 3. Okey. Kebaikan rumah hijau boleh mengekalkan suhu bumi supaya bumi tidak jadi terlalu sejuk. Kalau tak ada gas rumah hijau yang perangkap haba, bumi akan jadi terlalu sejuk, kan? Seterusnya dapat mengekalkan kehidupan di bumi. Yang kedua. Yang ketiga, membantu tumbesaran tanaman. Okay, bila ada suhu yang agak panas, jadi tumbuhan boleh membesar dengan elok dan baik. Okey, yang ni adalah awak isikan dalam ni ya. Awak isikan dalam ni. Isikan dalam kebaikan ni. Okey. Ni ambil bulatan yang warna hijau. Yang keburukan tu ambil words yang dalam bulatan warna biru tadi, masukkan. Okey, kesan rumah hijau. Seterusnya kita tengok buku teks muka surat 204. 204. Okey. Faktor dan gas rumah hijau yang terlibat. Okey, kat sini awak refer sini ya. Faktor dan gas rumah hijau yang terlibat. Apakah faktor-faktor dan gas rumah hijau yang terlibat tu? Di sini cikgu tulis refer jadual 10.1. Jadual 10.1 muka surat, saya tulis sini muka surat 204, yang atas sekali, jadual atas sekali. So saya nak awak tulis jadual tu.
Okey, refer dan tulis. Refer dan tulis. Nota. Jadual 10.1. Okey. Kita tengok. Faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau. Faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau. Okey. Pertama adalah pembakaran bahan api fosil. Pembakaran bahan api fosil. Contohnya seperti petroleum, gas asli. Okey. Apakah gas yang terhasil akibat daripada pembakaran bahan-bahan api fosil tadi? Contohnya seperti petroleum. Okey. Akan membebaskan gas karbon dioksida dan nitrogen oksida. Dia akan keluarkan lebih banyak gas karbon dioksida ni dan nitrogen oksida. Yang kedua adalah daripada aktiviti penyahutanan, iaitu aktiviti pembakaran hutan. Apabila kita bakar hutan, gas yang terhasil adalah gas karbon dioksida. So banyak lagi gas karbon dioksida. Aktiviti penternakan haiwan ternakan, contohnya seperti lembu, kambing, biri-biri. Ini akan boleh menyebabkan pembebasan gas metana daripada najis haiwan. Aktiviti pertanian, iaitu kita gunakan baja bernitrogen. Baja bernitrogen ni apabila kita gunakan, dia boleh membebaskan gas nitrogen oksida. Dan seterusnya penggunaan bahan penyejuk di dalam peti sejuk dan juga aircon. Ini akan boleh meningkatkan peningkatan gas chlorofluorokarbon ataupun dikenali dengan nama CFC. Ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan kesan rumah hijau dan penghasilan gas rumah hijau. Yang ni cikgu rasa awak kena ingat dan fahamkan. Ya? Okey, jadi untuk perubahan iklim dan pemanasan global, saya ulang lagi sekali. Pertama sekali, saya nak awak tuliskan gambar rajah ni. Okey. Okey. Apakah kesan rumah hijau? Refer gambar rajah. Maksudnya gambar rajah yang ni. Gambar rajah yang mana yang tadi tu? Gambar rajah yang ni. Okey, ni kena lukis, salin. Saya ingatkan lagi sekali, salin sebagai nota. Kemudian keburukan, kebaikan, dan last sekali faktor dan gas rumah hijau yang terlibat. RH tu rumah hijau. Okey. Kita dah habis yang ni. Okey, sebelum saya pergi kepada faktor yang lain, kita nak tengok ni, kenapa dia gunakan nama rumah hijau? Kenapa tak gunakan rumah biru ke, rumah kuning ke, rumah merah ke? Okey, kita tengok sini ya. Asal usul nama rumah hijau tu. Okey, kita tengok sini. Ada kat sini. Di muka surat 203. 203. Okey, di sini ni. Eksplorasi bio. Okey, tengok betul-betul Teknologi rumah hijau dijalankan, biasanya kita buat teknologi tu kita buat di negara beriklim sederhana. Iklim sejuk. Rasanya dekat kamera Highland pun ada. Kalau siapa yang pergi kamera Highland, dia boleh nampak pemandangan ni. Rumah hijau ni dibina untuk melindungi tanaman pada musim sejuk. Diorang kan ada musim panas, ada musim bunga, ada musim sejuk, ada musim luruh. So dia nak selamatkan tanaman ni pada musim sejuk. Rumah hijau ni adalah rumah yang dibuat daripada kaca. Panel kaca. Okay? Yang katakan rumah hijau ni rumah yang dibuat daripada kaca. Konsep rumah hijau ni, dia membenarkan cahaya menembusinya. Cahaya boleh masuk, tetapi cahaya yang bawa haba tu tak boleh keluar. Menghalang tenaga haba terlepas ke persekitaran. Dengan itu, kepanasan di dalam rumah hijau dapat dikekalkan sepanjang tahun. Okey, contohnya macam ni. Cikgu tunjuk gambar ni. Ni dia.
Ini adalah contoh rumah hijau. Sebenarnya rumah tu bukanlah berwarna hijau. Rumah tu dibuat daripada kaca ataupun plastik. Di dalamnya kita tanamlah tumbuh-tumbuhan. Kita tak tanam pokok yang besar-besar, kita akan tanam macam sayur-sayuran. Bila kita tengok daripada luar, dia nampak macam hijau lah. Sebab warna tumbuh-tumbuhan tu kan hijau, jadi kita nampak hijau. So, kita panggil dia kesan rumah hijau. Okey, saya lukiskan kat sini ya. Okey, contohnya macam ni lah. Nak bagi awak lagi senang faham. Okey, contohnya macam ni. Saya lukiskan kat sini. Okey, ni rumah hijau yang dibuat daripada kaca. Kat dalam tu kita tanam tanaman. Kita tanam. Biasanya kita tanam tanaman ni pada musim panas lah. Kita tanam lah. Kita tanam lah tanaman hijau ni. Mungkin sayur-sayuran, mungkin kobis, mungkin salad dan lain-lain kita tanam. Nampak hijau lah kat dalam ni, hijau lah sebab banyak tanaman kan. Nampaklah hijau. Okey. Pada musim panas ada cahaya matahari. Okey, cahaya matahari ni akan tembus masuk ke dalam.